Hai, welcome back to Hidayah BookTube channel. Hai. Okay, so hari ni Daya nak review satu jenis novel. Ramai kawan-kawan BookTuber Daya yang lain yang dah review. So, buka apa? Tada! Terusik. Lihat dari segi fizikal dia, cover dia sangat nice dan dia tak tebal sangat, tak banyak sangat muka surat dan berbahasa Melayu. Jadi buku ni diterbitkan oleh Jejak Tarbiyah dan yang Daya baca ni adalah cetakan ketiga 2020, so baru sangat lagi. Okay, dalam dia pun ada ilustrasi gambar, contoh macam ni pada awal semester. Jadi kita tak akan lost track masa kita baca. By the way kan, gambar perempuan ni sebenarnya tak seperti yang Daya bayangkan. Okay, buku ni menceritakan tentang, sebenarnya ramai kawan-kawan BookTuber Daya yang lain yang dah review novel Terusik ni. Secara dasarnya, novel ni menceritakan tentang seorang perempuan ni yang bernama Arya, yang berkahwin dengan Azahar dan dikurniakan oleh seorang anak iaitu bernama Sofian. Tapi dia bernasib malang sebab wanita tu telah difitnah oleh mak mertua dia sendiri dan diceraikan. Kemudian dipisahkan pula daripada anak lelaki dia iaitu Sofian. Semenjak Sofian ni kecil lah. Jadi cerita ni jadi lebih menarik ataupun Daya rasa macam nak baca lagi apabila pertemuan di antara Sofian dan juga mak dia, di mana Sofian ni dilihat bersungguh untuk membela Arya atas tuduhan membunuh dan dipenjarakan. Tapi Maria ni bunuh siapa? So korang kena baca. Okay, komen Daya mengenai novel ni. Komen Daya yang pertama, novelnya agak sama klise dia dengan novel-novel cinta yang lain. Difitnah, diceraikan, dihalau keluar, dipisahkan oleh anak. Tapi dia punya ending berbeza. Ending dia macam tak klise. Ending dia macam mana? Mungkin pada zaman tu ending dia ni dah wow tau. Mungkin pada zaman sekarang ending dia macam agak klise. Tapi cara Hamka menulis ending dia tu ataupun pengakhiran cerita tu sangat macam wow lah. Dia rasa macam semua orang tahu kalau karya Hamka ni mungkin ending dia adalah sad ending. Cara bagi Daya yang ni dia bukan sad ending tau. Dia macam bagi Daya happy ending. Tapi mungkin bagi orang sekeliling dia adalah sad ending. Sebab bagi Daya dia macam happy ending sebab apa yang didoakan dekat dalam penjara tu dimakbulkan Tuhan. Tapi yang sad dia untuk orang sekeliling dia lah. Sekarang kena baca. Yang tu Daya tak nak spoiler lah sebab buku ni pun baru. Jadi macam korang kena beli. Daya yang kedua pula adalah cerita Hamka ni sangat telus dan terus. Maksud Daya macam mana dia tak ada complicated sikit. Daya sebenarnya sometimes suka juga yang complicated. Tapi Daya bukanlah complicated. Bukan complicated. Okay, yang menariknya novel tu banyak sentuh pasal perempuan lah. Jadi Hamka juga diletakkan dalam dunia ni ada dua macam perempuan. Yang mana perempuan yang pertama ni adalah perempuan yang mencintai lelaki tu demi kemajuan lelaki tu sendiri. Maksudnya perempuan tu sangat ikhlas. Perempuan tu sanggup buat apa-apa saja untuk kemajuan lelaki dan kebahagiaan lelaki tu. Tapi perempuan yang jenis macam ni biasanya akan menempuh kesukaran atau kepayahan macam Maria. Dan perempuan jenis yang kedua ni adalah perempuan yang mencintai lelaki tu hanya untuk kehendak diri sendiri. Kiranya dia nak lelaki tu ikut cakap dia, kehendak dia, lelaki tu kena berusaha keras kalau sayangkan dia lepas tu. Tapi ada yang paling rendah sekali Hamka ni letak adalah perempuan yang melacur atau menakluki ataupun mencintai lelaki tu dengan cara menggunakan kecantikan dia semua. Jadi perempuan ni menggunakan kecantikan dia untuk membalas dendam. Itulah yang digambarkan Hamka, dua macam perempuan yang wujud dekat dunia ni. And Daya rasa betul sampai sekarang. And Daya dapat rasa yang sebenarnya Hamka ni suka sangat menggunakan ayat makan hati berulam jantung. Sebab dalam novel dia yang lagi satu yang Daya baca pun ada juga ayat tu yang Daya rasa this is his favorite sentence. Okay. Sebagai manusia yang dikurniakan akal fikiran, kita hendak
tak kisahlah ibu bapa, suami, anak, bos, pekerja, kita hendaklah mengkaji ataupun mencari bukti yang betul sebelum menjatuhkan hukum terhadap fitnah kepada orang lain. Mungkin kita tak tahulah tu adalah fitnah ke tak. Macam contoh dalam cerita ni, dia terlalu cepat menilai dan sehingga kemudian baru dia sedar yang itu adalah fitnah. Dan masa tu dia akan menanggung kesusahan dan juga menanggung rasa bersalah tu sehingga dia tak kahwin. Besar impact dia sebenarnya fitnah ni, sebab kalau kita tersalah nilai fitnah tu, sebab suami akan kehilangan suami akan kehilangan isteri, anak akan kehilangan ibu. Itulah yang macam kesian lah. Kesian, ada part yang Daya nangis dalam novel ni, memang ada part yang Daya nangis. Serius. Kemudian Hamka ni juga ada membuat sindiran lah kepada golongan ibu bapa, yang mana golongan ibu bapa ni yang mengharapkan jika dia hantar anak dia belajar jauh, membekalkan duit belanja, anak tu akan, apabila dewasa, anak tu akan membalas jasa dia. Di mana Hamka buat statement kat sini yang biasanya pengharapan yang macam tu lah yang tidak akan berlaku. Ibu bapa ni biasanya dia akan ikhlas, dia akan macam bagi, dia tak berkira, dia tak rasa ibu bapa ni akan mengharapkan dah besar nanti belajarlah rajin-rajin, nanti dah besar tu lah. Mungkin adalah dia cakap-cakap macam tu, tapi kalau kita tak berjaya pun, dia tak rasa ibu bapa tu akan buang kita sebagai anak. So ada lagi yang dia rasa dulu ada macam ni sebab dulu Hamka cari tahu pembaca, dulu wujudnya satu rumah hina, di mana rumah hina ni juga merupakan salah satu latar tempat yang penting dalam novel ni. Di mana rumah hina ni adalah rumah di mana rumah pelacuran rasmi, iaitu rumah yang dibina kerana penyakit pelacuran yang tak boleh dikawal pada masa itu. Jadi dia buat satu rumah khas yang mana orang yang jahat ni saja yang akan pergi ke situ, supaya orang jahat ni tak pergi tempat lain dan kacau orang yang baik-baik. Jadi kes tu tak akan merebak lah kononnya, tapi disebabkan satu peristiwa ni, jadi rumah ni terpaksa ditutup. Di komentar yang ketiga adalah yang mana sangat berbeza dengan zaman sekarang dia rasa, di mana Hamka meletakkan wanita yang cantik, yang mempunyai paras rupa yang cantik, adalah seorang wanita yang cacat. Di mana yang cantik ni nyonya-nyonya akan takut untuk ambil dia kerja, sebab takut yang cantik ni hanya tahu berdandan, berbedak, dan takut tuannya tersalah langkah. Selain tu, rupa yang cantik ni juga buatkan dia selalu dikacau oleh pemuda-pemuda ketika berjalan. Yelah, yang tu memang samalah dengan zaman sekarang. Cuma yang Daya rasa berbeza dengan zaman sekarang tu, kadang-kadang zaman sekarang ni orang lebih ambil kerja berpandukan rupa daripada keupayaan. Tapi tak semua. Disclaim. Pengajaran yang lain pula, Daya rasa kasih ibu ni memang membawa ke syurga. Maksudnya kasih ibu ni tiada tolak gantinya, yang mana Maria ni dia sanggup berjanji dengan Azahar supaya merahsiakan status Maria sebagai ibu kepada Sufyan, di mana Maria tak nak kemajuan Sofia tu akan terhalang sebab malunya Sofia ni mempunyai mak yang macam ni, mak seorang pelacur ke, mak difitnah, curang, macam tu. Jadi dia tak nak Sofia malu, jadi dia minta Azahar untuk rahsiakan kewujudan dia. Dan Azahar pegang pada janji itu. Itulah menjadi semakin menarik apabila Sufyan tidak tahu siapakah maknya. Dan Daya rasa pengajaran yang macam sangat-sangat penting. Kita hendaklah memohon maaf sekiranya kita mempunyai kesempatan. Yang mana Azahar ni dia berada dekat sangat dengan Maria tahu. Tapi dia tak nak minta, dia tak terlafaz perkataan maaf tu sampailah Azahar ni juga dia macam ego sikit tau. Dia tak baca surat-surat yang Maria kirimkan ni. Sampailah surat yang terakhir Maria tu dia baca. Nasib baik dia baca surat tu. Surat tu lah titik tolak kepada pencarian dia kepada Maria. Jadi rate Daya adalah 4.2/5. Buku ini sesuai untuk lepasan SPM dan ke atas. Itu bagi pandangan Daya.
Okay, sebab dia perlukan pembaca yang mempunyai fikiran yang matang, yang dapat membezakan keadaan realiti kehidupan sekarang ni. Jadi, ya, dia perlu daya cadangkan untuk pembaca lepasan SPM dekat atas. Okay, itu sahaja untuk video kali ni. So, kalau korang suka video ni ataupun korang rasa video ni sangat bermanfaat, give like and subscribe, sharing the love, and thank you for watching. Assalamualaikum.